Kejap. Man, dari segi apa ni, gambar cahaya tu okey semua? Kalau ikutnya memang terang sikit lah, tapi okey lah, boleh nampak muka yang handsome, yang comel tu boleh nampak lagi lah. Saya boleh adjust lampu ni. Okey. Nombor warna orang cantik. Oh, yang warna oren. Sini. Lagi. Itu biru tak eh. Ni? Ada tiga, ada berapa color? Ada berapa ni? Ni? Itu okey lah boleh. Ni okey. Yang tadi. Ya, ni. Okey. Test. Ini dah live dah. Dah lah, tak apa nanti apa tu test lampu. Oh, test lampu. Ni. Kejap. Ini dah satu. Ni okey kot. Okey. Yang ni. Dia boleh terang lagi. Ni tak nak dah terang. Tak nak terang. tak nak terang. Sebab belakang tu nampak dia pelantungan cahaya. Ni alright lah. Okey Ustaz, jalan. Boleh teruskan. Okey. 29 dah ada 9 orang view dah. Oh, dah start dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita masih lagi dapat menjalani kehidupan kita seperti biasa, walaupun dalam tempoh sekarang ni dipanggil apa dia panggil new normal, normal baharu. Ada orang sebut norma baharu, ada yang kata bukan norma, ada normal baharu. Sesuatu yang kita lakukan ni cara hidup yang baru. Baik, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kepada kita, bukan bermakna bila Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita musibah, datangkan ujian, datangkan kesusahan kepada kita bermakna Allah benci ataupun tidak suka kepada hamba-Nya. Seperti mana yang kita dah banyak kali dengar kuliah, ceramah dan apa yang kita belajar ialah setiap ujian yang datang itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya. Kerana dengan ujian itulah dapat menghapuskan dosa-dosa, dapat menambahkan pahala dan meningkatkan lagi darjat kita sebagai hamba-Nya. Tapi ada syarat untuk dihapuskan dosa, ditambah pahala dan diangkat darjatnya. Syaratnya ialah kena redha, kena sabar dengan musibah ataupun ujian yang menimpa kita. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya terlupa nak sebut penganjur program kita pada malam ini ialah anjuran bersama audio kuliah dan juga Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Seperti yang di briefing kepada saya tadi, Akademi Al-Quran Miftahul Jannah ni terletak di Kedah, terletak di negeri Kedah. Saya pun lupa nak tanya di mana lokasinya. Tapi itulah penganjur kuliah kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum,
ya, bila mana berlakunya sahaja pandemik COVID-19 ya, ataupun COVID-19, kemudian PKP ya, maka banyaklah pusat-pusat tahfiz, ya, akademi-akademi, kemudian pondok-pondok pengajian yang terjejas. Ya, semua orang terjejas, tapi nak ceritanya ya, pusat-pusat pengajian ilmu ni terjejas dari segi, ialah mungkin ada yang nak bayar sewa, mungkin ada yang nak bayar api air, ya, mungkin ada yang nak bayar gaji guru, dan macam-macam lagi lah yang menjejaskan institusi tersebut. Jadi menyebabkan masalah keuangan di situ. Ya, jadi sama-samalah kita bantu mana-manalah pusat-pusat pengajian yang terjejas ni, terutama kepada penganjur program kita iaitu Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, yang mana tuan-tuan mungkin boleh tengok pada skrin ni, mungkin ada keluar dia punya nombor akaun dan seumpamanya lah. Dan begitu juga kepada nombor akaun apa ni ya, Fastaqim Global Account Bank Rasmi Audio Kuliah, pun boleh juga kalau siapa-siapa nak memberikan sumbangan. Baiklah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, bercakap tentang tajuk kita pada malam ini iaitu COVID-19 dan PKP, hikmah di sebalik musibah. Bila sebut pasal COVID-19 ni, semua orang dah sedia maklum, ya, dia adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh sejenis virus yang diberi nama corona, ya, corona virus. Rupanya perkataan corona ni bukan nama virus sahaja, ya, ada nama kereta, malah yang pernah saya terbaca nama arak pun ada nama corona juga, dan macam-macam lagi benda-benda yang lain pun ada yang nama corona, termasuklah yang terbaru kita dengar, ya, nama sejenis virus iaitu corona. Dan seperti yang kita sedia maklum juga, sampailah ke saat ini, sampai hari ini, dikatakan belum ada lagi dia punya penawar ataupun ubatnya, ataupun yang disebut juga dalam bahasa-bahasa perubatan tu, dia kata apa dia, vaksin, ya, belum lagi ditemui dia punya vaksin untuk merawat penyakit ini. Namun begitu, kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam, kena yakin dan percaya, ya, seperti mana apa yang disebut oleh Nabi SAW, likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit itu pasti ada ubatnya. Kemudian Nabi sebut, ya, selagi mana belum lagi bertemu dengan ubatnya, maka berusahalah, berikhtiarlah, dan bila dah jumpa ubatnya yang serasi, yang kena, yang ngam dengan penyakit tersebut, maka sembuhlah penyakit itu. Maknanya setiap penyakit tu mesti ada ubatnya. Allah datangkan penyakit dan Allah datangkan bersamanya ubat. Maknanya ada. Okeylah. Dah kebetulan ada di sini ya, info tentang sumbangan untuk Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, boleh disalurkan ke akaun pengurusan Akademi Al-Quran Miftahul Jannah di Maybank atas nama Mendiu Exclusive Resources. Jadi saya tolong umumkan, tolong bacakan ya. Okey, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita COVID-19 tadi. Kemudian diikuti pula bila dah jadinya pandemik itu dah menular, ya, dah kita kata tersebar, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia lah, boleh dikatakan seluruh dunia. Mungkin ada 1-2 negara saja yang tak dijangkiti penyakit ini, ya, tapi setakat ini rasanya semua negara kena, cuma mungkin ada negara yang sikit dan ada negara yang begitu banyak kesnya, kan. Dan negara yang hebat, negara yang gah, negara yang kita kata kuasa besar dunia, ya, selama hari ini, yang mendabik dada bahawasanya mereka lah yang paling hebat, mereka lah yang paling, ya, dari segi serba-serbinya maju, tak lain tak bukan negara Amerika Syarikat, ya, malah
negara yang maju itulah kena paling teruk, paling teruk, paling banyak kes dan paling banyak sekali kematian. Yang mana berpunca daripada negara China katanya, penyakit ini berpunca daripada China kemudian melarat-larat ke negara-negara yang lain. Kalau kita nak bincang pula pasal kita kata punca penyakit ini berlaku, banyaklah apa dia panggil, bukan spesifikasi, apa ke istilah dia, spekulasi. Banyak spekulasi yang kita dengar. Ada yang kata ini memang penyakit yang Allah turunkan lah kan, dan ada yang kata ini penyakit yang dicipta oleh manusia sendiri kan, kemudian disebarkan. Dia panggil istilahnya apa dia, senjata biologi kan. Kalau antara negara-negara kuasa besar ni mereka nak berperang dengan menggunakan senjata-senjata yang biasa tu lah, mungkin dengan cara itu dah tak berapa nak makan dah, tak berapa nak jalan. Mereka menggunakan senjata biologi, dia panggil senjata dalam bentuk yang boleh menyebabkan kesan kepada masyarakat ataupun penduduknya lebih dahsyat dan lebih teruk lagi. Baik, jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak kisahlah apa pun yang berlaku, sebenarnya kita sebagai orang beriman tetap percaya dan yakin semuanya berlaku atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak katalah virus yang dikatakan sangat kecil, dan rupa virus tu pun ialah rupa virus kan, dengan huduhnya, dengan rupa pun kan, rupa pun tak apa tak ada rupa kan. Tapi nak ceritanya, walaupun virus yang sekecil itu boleh menyebabkan kesan yang teruk kepada manusia, ini menunjukkan betapa lemahnya, betapa daifnya, betapa kurangnya, betapa kita kata betapa tidak mampunya kita kan. Hanya senya Allah menghantar makhluknya yang sangat kecil pun kita sudah kalah, kita sudah tewas, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala menghantar bala tenteranya yang lebih hebat, yang lebih dahsyat lagi. Sebagaimana yang selalulah kita dengar dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku, tentera Abrahah yang datang dengan gajah bersaiz besar, gajah yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab pada ketika itu, gajah yang memang bersaiz besar datang hendak meruntuhkan Kaabah kan. Allah boleh saja menghantar tentera yang melawan gajah itu, gajah juga kan. Allah boleh menghantar binatang yang lebih besar daripada gajah. Mungkin kita kata Allah hantar Godzilla ke, King Kong ke, menghantar dinosaur ke, tetapi tidak, Allah menghantar burung yang disebut ababil, itu burung yang berbondong-bondong, burung yang banyak, yang mereka sangka pada awalnya itu adalah awan hitam yang pekat, yang gelap, disangka mungkin itu ribut. Rupa-rupanya segerombolan burung yang sangat banyak, banyak, kalau bahasa hari ni banyak gila, banyak berbenur, banyak nak mampuih burung tu kan. Jadi bila burung tu sampai saja kan, lah burung kecil-kecil je, bukan burung besar-besar pun, bukan burung yang bukan burung garuda, bukan burung helam, bukan burung gagak, burung kecil-kecil, burung layang macam tu, membawa 3 ketul batu yang diambil daripada neraka, lalu melempar batu-batu itu, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka apabila burung-burung itu melontarkan batu-batu yang diambil daripada neraka itu, maka menjadilah tentera-tentera bergajah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Walaupun badan gajah tu besar, tapi bila kena sahaja batu berapi yang kecil tadi pun sakit juga. Macam kita lah, kita besar, tapi kalau semut api gigit,
Oh, sakit kita kan, menggaru kita, kadang-kadang bengkak juga. Jadi nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu sahaja kan menghantar bala tenteranya yang kecil-kecil untuk mengalahkan kita. Namrud dikalahkan nyamuk. Malah ada juga negara yang kita dengar selain daripada terkena coronavirus, negara itu diserang oleh belalang. Kadang-kadang ada masuk dalam berita kan. Negara India, negara Bangladesh, negara Pakistan, ladang-ladang mereka habis. Habis dirosakkan ataupun dimakan oleh belalang yang terlalu banyak. Dan dalam Al-Quran juga menceritakan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Ada yang diserang oleh katak. Katak yang terlalu banyak. Ada yang diserang oleh tikus yang terlalu banyak. Sehingga menyebabkan hancur. Tanaman-tanaman hancur sebuah negara kerana diserang oleh binatang-binatang yang kecil sahaja. Tu belum lagi Allah hantar bala tenteranya yang lebih besar lagi. Macam dalam perang Badar misalnya. Yang tu Allah hantar tenteranya dalam bentuk ghaib, iaitu para malaikat. Salasati alafin minal malaikati munzalin. 3,000 malaikat turun membantu tentera Badar yang hanya 313 orang menentang musuh 1,000 orang. Lalu akhirnya menang tentera Islam. Disebabkan bantuan daripada Allah menghantar bala tenteranya iaitu para malaikat yang disebut dalam hadisnya apabila mereka melihat tentera Islam, mereka terkejut, tercengang, terkesima kerana mereka melihat tentera Islam itu tinggi-tinggi, kemudian dengan putih, rupanya itulah para malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bercakap tentang COVID-19 dan juga PKP tadi, lanjutan daripada masalah pandemik yang menular itu, maka kerajaan telah melakukan apa yang dipanggil PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Yang mula-mula peringkat awal tu PKP, kemudian disambung pula dengan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kemudian sekarang kita berada dalam PKPP pula, Perintah Kawalan Pergerakan Peralihan pula. Maknanya kita ke arah untuk berada dalam perintah kawalan yang semakin hari semakin baik, dan akhirnya nanti kita akan keluar daripada PKP ni dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun tidak disebutkan lagi bila akan berakhirnya PKP ni. Mudah-mudahan kita sama-samalah berdoa supaya cepat berakhir. Namun begitu, ialah kalau kita tengok perbincangan-perbincangan di media sosial ni kan, di Facebook, di mana-manalah orang bercakap tentang hikmah kan. Hikmah ni kalau dari segi terjemahannya, ada yang menterjemahkan hikmah itu pengajaran di sebalik musibah yang berlaku. Kemudian ada yang menyebutkan juga hikmah itu ialah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apa kebaikan yang kita dapat daripada musibah yang menimpa manusia. Bila sebut pasal musibah pula, musibah ni ma asaba. Asaba ni maknanya benda yang menimpa. Benda yang kita tak suka benda tu. Benda yang kita tak seronok bila kena. Itu dipanggil musibah. Dan ada banyak lagi lah, saya dengar mana-mana penceramah pun, ustaz-ustaz kan, ada yang kata musibah ni benda yang kita suka pun musibah juga. Benda yang kita tak suka pun ada banyak lagi perbincangan tentang itu. Tetapi secara asasnya, secara umumnya, musibah ni benda yang menimpa kepada kita dalam bentuk yang kita tak suka, tak seronok dengan benda itu. Tetapi benda yang kita tak seronok, benda yang kita tak suka, tak semestinya tak baik untuk kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran juga menyebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi benda yang kamu tak suka itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kamu suka, yang kamu seronok itu tidak baik bagi kamu.
Yang saya tengok banyak orang membuat contoh seperti makan ubat, kan? Makan ubat, ya. Makan benda-benda yang manis, kan? Makan coklat, makan benda-benda yang bergula. Kita suka, sedap, kan? Seronok. Tapi tak baik untuk kesihatan kita. Nanti kita akan sakit sekiranya diambil secara berlebihan. Tapi benda tu kita suka, tapi kesannya tak baik. Ya, benda yang kita tak suka, kan, makan suplemen, makan makanan sunnah lah. Ya. Ada yang tak suka, ada yang tak suka makan kurma, tak suka makan madu, tak suka makan kismis. Ataupun masa kita sakit, tak suka makan ubat. Sedangkan ubat tu walaupun dia pahit, tak sedap, tapi dia baik untuk kita. Ada juga yang saya tengok amalkan makan habbatus sauda, kan. Benda tu bukannya sedap pun, kan. Tak sedap pun, tapi dia baik untuk kesihatan kita. Kalau madu tu boleh tahan lagi lah dengan manisnya apa semua. Kita kata boleh lagi lah, tapi ada ubat-ubat yang lain ataupun suplemen-suplemen yang lain kita rasa tak sedap, tapi sebenarnya baik untuk kita. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita nak tengok apakah hikmah, apakah kebaikan-kebaikan ataupun apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat daripada apa yang telah menimpa kita. Ya, nombor satu, kata ulama, nombor satu sekali, kita kenalah sedar bahawasanya tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajaran yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala paling berkuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa dan boleh mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak akan sesuatu, cukup sekadar Allah berkata kun. Kun tu maknanya jadi. Jadilah. Bila Allah kata Allah nak benda tu jadi. Bila Allah tak nak, tak jadi. Maknanya semuanya atas kehendak, kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai hamba ni ialah kita berkehendak sesuatu yang baik saja, yang seronok aja, yang disukai oleh nafsu kita sahaja. Tetapi Allah lebih mengetahui apakah yang baik untuk kita. Walaupun nafsu kita tak suka, walaupun banyak perkara yang kita tak suka yang menimpa kita, tetapi Allah lebih mengetahui apakah hikmah di sebalik musibah yang menimpa kita tersebut. Baik, jadi di sini saya senaraikanlah antara yang dikatakan hikmah ketika berlakunya pandemik COVID-19 ni dan juga PKP. Saya pun ambil poin-poin ni daripada tengok dekat Facebook, tengok dekat dekat media sosial, dekat internet ni. Antaranya ada yang sebut, dia kata alhamdulillah, syukur bila adanya PKP ni tak banyaklah kenderaan yang berada di jalan. Dah semuanya kena sekat, tak boleh nak keluar. Mula-mula dulu bukan kata tak boleh rentah negeri, nak rentah daerah pun tak boleh. Malah bukan kata tak boleh rentah daerah, setengah-setengah tempat yang apa dia panggil tu, yang zon merah tu, keluar rumah pun tak boleh. Sampai tahap keluar rumah pun tak boleh. Jadi bila dah keluar rumah pun tak boleh, naik kenderaan memang tak boleh lah. Naik motor tak boleh, naik kereta pun tak boleh, naik apa pun tak boleh. Jadi bila dah kenderaan tak banyak berada di jalan raya, ada yang sebut di sini kuranglah asap ataupun kuranglah pencemaran. Jadi bila tak ada kenderaan, tak ada asap, tak adalah pencemaran udara, yang mana selama hari ni katanya banyak punca-punca penyakit juga adalah daripada pencemaran. Pencemaran udara ni ada yang kata sakit asma lah, sakit macam-macam lah, sakit yang berkaitan dengan paru-paru ni, paru-paru berair lah, macam-macam penyakit lah yang dia senaraikan.
Nak sebut satu-satu banyak pula kan. Berpunca daripada pencemaran. Jadi bila dah tak banyak kenderaan, tak ada asap, tak ada pencemaran udara, maka lebih sihat. Okey, itu pun boleh diterima juga. Antara hikmahnya boleh diterima. Kemudian bila tak banyak kenderaan yang berada di jalan raya, kuranglah aksiden. Kan? Kuranglah aksiden. Selama hari ni punca berlakunya kemalangan ataupun aksiden ni adalah disebabkan banyaknya kenderaan yang berada di jalan raya malah tak ikut pula peraturan, langgar lampu merah, bawa laju, tidak mengikut had laju yang ditetapkan. Kemudian ada yang terbaru ni cerita pemandu mabuk dan sebagainya lah. Jadi banyak berlakunya kemalangan ataupun aksiden apabila banyak kenderaan berada di jalan raya. Jadi bila PKP, bila berlakunya COVID-19 ni, kurang kemalangan. Dan bila kurang kemalangan, kurang kematian. Tak ramai yang mati disebabkan disebabkan kemalangan. Okey, saya nak break sekejap je. Nak masukkan minta maaf. Tuan-tuan dan puan ni ada sedikit gangguan tadi, anak menangis pula. Masukkan ke dalam sekejap. Okey, kita sambung ya. Bila kurangnya kurang kemalangan, kuranglah kematian. Tapi bila kita bercakap tentang kematian ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada satu artikel juga saya terbaca, dia kata walaupun kematian di jalan raya berkurangan, tetapi kematian ni sebenarnya setiap hari lebih kurang tu juga yang mati. Okey, kalau tak mati di jalan raya, rupa-rupanya mati sakit ni. Disebabkan COVID-19 ni ramai juga yang meninggal dunia, yang ataupun yang mati lah kita sebut kan. Yang mati maknanya mati tetap mati juga. Kan, kalau tak mati kerana aksiden, mati kerana sakit, ada yang mati lemas, ada yang mati tercekik. Mati tu tetap mati juga. Cuma cara kematian tu macam mana. Dan kita sebagai orang yang beriman ni, seperti mana yang kita dah belajar, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana juga kamu berada, kematian tetap mendapatkan kamu sekalipun kamu menyorok di sebalik tembok yang kukuh lagi tinggi. Mati tetap mati. Kan, ada COVID-19 ke, tak ada COVID-19 ke, tetap akan mati. Namun begitu, kematian yang berlaku disebabkan pandemik ataupun disebabkan wabak, rupa-rupanya kita ni sebagai orang Islam ni beruntung sebab dalam Islam ni semua dah ada dah. Semua telah diceritakan. Syamil kamil, lengkap dan sempurna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menyebutkan beberapa hadis yang mungkin tuan-tuan dan puan dah ada dengar dah, yang berkaitan dengan kematian disebabkan wabak itu, sekiranya dia sabar dan redha, itu juga dikira sebagai syahid, dan syurga jugalah balasannya. Bukan, jangan kita menuding ataupun jangan kita mengutuk ataupun mengata orang-orang yang kena COVID-19 ni adalah orang yang tak baik, kita kata padan muka kan, sedangkan dia orang soleh, dia orang yang baik, dia pun kena juga, dan sehingga menyebabkan kematian pula. Sekiranya dia sabar, dia redha dengan musibah yang menimpa dia, rupanya itu juga
termasuk dalam kematian yang baik. Walaupun pada pandangan masyarakat seperti mati yang tidak baik, tapi tak. Sebenarnya tak, itu tak penting. Yang penting kita mati itu dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan kita Islam. Seperti mana yang kita selalu dengar dalam khutbah Jumaat, Tok Khatib pesan, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Yang penting kita mati dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita seorang Muslim, dan apatah lagi sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali. Jangan sekali-kali pernah terlintas terfikir, apatah lagi kita mati dalam keadaan ketika itu kita bukan seorang Muslim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, ataupun kita kata mati ketika tidak Islam, dah keluar daripada Islam, falan yuqbala min, maka tidak diterima suatu pun amalnya. Apa yang dia buat, sikit pun Allah tak pandang dia. Ruginya kita kalau tidak menjadi seorang Muslim. Bila kita menjadi seorang Muslim, setiap apa yang kita buat, tambah-tambah yang kita buat tu kebaikan lah. Kebaikan, kebajikan, benda-benda yang baik, ketaatan, maka akan diberi ganjaran pahala dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi bila bukan seorang Muslim, kan, buatlah baik tara mana sekalipun, tidak diterima. Falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari akhirat nanti akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Okey, nah itu poin yang pertama. Baru poin yang pertama kata tentang kenderaan, kan. Kemudian poin yang kedua saya baca di sini, dia kata bila berlakunya pandemik macam ni, kemudian PKP pula, maka kita pun lebih banyak masa bersama keluarga, yang mana selama hari ini masing-masing suami, isteri, anak-anak, masing-masing sibuk dengan hal ataupun urusan masing-masing. Yang suami sibuk dengan kerja, yang isteri pun ramai juga yang bekerja pada hari ini. Kalau kata tak bekerja di luar pun, isteri duduk di rumah pun banyak juga kerja dia. Buat kerja-kerja rumah ni pun bukan sesuatu yang mudah. Banyak suami-suami yang berada di luar bekerja, menyangka senang melakukan kerja-kerja rumah. Lalu dia kata, alah, bukan susah mana buat kerja rumah, kan. Isteri duduk membebel aja, kan. Lalu dia kata, tak apalah, biar abang pula duduk rumah, kan, abang pula buat kerja. Tak dan berapa hari dah surrender. Dia kata, okeylah, biar abang pergi kerja balik lah. Kerja di luar balik. Maknanya orang lelaki ni dia tak sesuai. Dia setakat tolong-tolong membantu isterinya, okey, itu boleh. Tapi kalau dia sepenuh masa melakukan kerja-kerja rumah, memang walaupun nampak benda tu macam senang, tetapi bukan senang, ataupun bukannya boleh tahan. Orang lelaki ni memang dijadikan buat kerja-kerja yang berat, kerja-kerja yang lebih mencabar. Kerja-kerja yang remeh-temeh, yang renyah-renyah, yang kecil-kecil, yang kompleks-kompleks ni memang dikhususkan untuk orang perempuan. Macam kita dengar hadis Nabi yang menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda sibuk di luar, namun apabila baginda berada di rumah, baginda juga menjahit baju, baginda juga mencuci kasutnya, kasut ke apa, menjahit pakaiannya. Maknanya baginda pun tolong juga buat kerja rumah, tapi bukanlah sepenuh masa. Yang kerja hakikinya banyak di luar. Tapi apabila berada di rumah, baginda pun membantu menolong juga. Jadi lebih masa bersama keluarga ni, apa kebaikannya yang kita dapat. Dalam ni dia kata, antara yang
yang kita kata baiknya apabila bersama dengan keluarga ni, maka ramai di kalangan keluarga yang solat berjemaah. Yang selama hari ni solat berjemaah ni kalau kata solat pun mungkin satu waktu lah dalam sehari, ataupun mungkin tidak solat berjemaah langsung bersama dengan keluarga. Tetapi kali ini ya, maka ketua keluarga, suami-suami, ayah-ayah akan mengajak isteri dan anak-anaknya untuk solat berjemaah bersama dengan keluarga. Dan dikatakan juga masa ni lah nak tunjuk bakat ataupun tunjuk kemampuan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai ketua keluarga, macam mana kemampuan menjadi seorang imam, ya. Kemampuan menjadi seorang imam, walaupun sama hari ni memanglah kita duduk di masjid kan, di surau kita jadi makmum kan, kita dah ada imam kat depan kita, jadi kita pun tak ambil pot lah, tak ambil peduli nak jadi imam ni, sebab kalau kita nak jadi imam pun imam dah ada ya, dah cukup kota dah, dah ada 2-3 orang imam dah dekat masjid kat surau, jadi memang tak ada chance lah, tak ada peluang lah kita nak jadi imam. Tapi apabila berlakunya benda ni, nak tak nak, tak ada siapa dah, tak boleh nak tolak orang lain dah. Kalau ada pun mungkin anak lelaki kita lah, kita gile-gile untuk jadi imam. Tapi yang pastinya dah tentulah suami, ayah, ketua keluarga, dialah imam satunya, imam yang utamanya. Jadi masa itulah kita nak tunjuk kemampuan kita menjadi seorang imam, ya, imam. Jadi waktu saya berada di pejabat agama dulu, memang ya, rupanya ada keinginan di kalangan isteri-isteri ni, dia nak tengok suami dia jadi imam. Dia memang ada teringin. Ustaz dia kata teringin nak tengok suami saya jadi imam. Sepanjang 20 tahun kahwin tak pernah tengok dia jadi imam. Jadi suami ni pun kita kata, bang, isteri nak tengok abang jadi imam ni, abang tak pernah lagi jadi imam. Suami kata, saya bukan tak nak jadi imam, saya ni dah memang makmum kan. Betul lah tu, di masjid kita makmum, tapi di rumah kita lah imam, takkan nak suruh isteri jadi imam. Memang itu namanya apa tu, Aminah Wadud, perempuan boleh ke depan jadi imam kan. Jadi suami menjadi imam. Jadi bila jadi imam ni tuan-tuan ni, kalau dalam tempoh yang lama macam ni, dah 3-4 bulan kan, kita nak solat berjemaah, takkan kita nak baca surah yang sama aja. Takkan nak baca inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah. Nak tak nak kita kena juga baca surah-surah yang lain supaya ada kepelbagaian kan. Tak adalah boring sangat asyik baca surah tu aja. Jadi di situ juga hikmahnya, nak tak nak kita pun baca jugalah surah yang lain kan, mentelaah lagi surah yang lain, kita pun menghafaz surah-surah yang lain yang selama hari ni walaupun surah-surah tu surah lazim, surah pendek, tapi kita tak hafaz. Betapa teruknya kita ni tuan-tuan ni, paling tidak pun ya, juz amma ataupun juzuk 30 tu ya, bermula daripada surah An-Naba sampailah surah An-Nas, ada berapa surah ke ya, sepatutnya kita hafal tu paling kurang. Kalau tak boleh nak hafal surah-surah yang panjang-panjang tu, kita hafal juzuk amma, juzuk 30 tu pun jadilah ya. Kalau tak dapat hafal yang panjang-panjang tu, surah-surah yang pendek-pendek pun jadilah ya. Kita ni pula dalam bab menghafaz Al-Quran ni yang saya perhatikan, kalau sebut nama surah kan tak tahu, tapi bila sebut pangkal ayat dia tu, baru kita tahu itu surah apa. Contohnya kalau suruh baca suratul Ikhlas, suratul Ikhlas kan, tak tahu yang mana yang mana surah Al-Ikhlas tak tahu. Tapi bila suruh baca qul huwallah, baca qul huwallah, baru tahu. Lah cakap lah yang tu ke surah Al-Ikhlas, nama surah tu tak tahu ya. Tapi bila sebut pangkal ayat dia tu tahu. Baca qul a'udzu birabbin nas, tapi nama surah tu ialah surah An-Nas, suratul Falaq, suratul Kafirun, suratul Insyirah ataupun surah Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak,
Itu nama-nama surahnya banyak. Surah Al-Fatihah. Ya. Tapi dulu masa kecil-kecil mak ayah kita kata baca Alham. Baca Alham. Ya. Kita tak tahu namanya surah Al-Fatihah. Jadi itu antara hikmahnya, kita lebih masa bersama keluarga, dapatlah kita solat berjemaah. Kemudian diikuti pula. Ya, diikuti pula kalau lepas dah solat berjemaah, kita baca Al-Quran pun berjemaah juga bersama dengan keluarga kita. Sebenarnya memang tanggungjawab ibu bapa untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, itu memang tanggungjawab ibu bapa. Cuma bagi ibu bapa yang memang tak pandai, tak reti, tak tahu langsung, kan, itu yang dia terpaksa subkon, ya, sub kepada ustaz, sub kepada imam, subkan kepada orang-orang yang mampu mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Apabila ibu bapa tadi tak mampu. Tapi kalau ibu bapa tu boleh, pandai, lancar, reti baca Al-Quran, maka tanggungjawab ibu bapa lah mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Ini juga disebut dalam beberapa peristiwa yang selalu kita dengar. Ada seorang pemuda datang kepada Saidina, bukan pemuda, seorang ayah datang kepada Saidina Umar mengadukan hal anaknya yang degil, nakal dan macam-macam hal lah yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian Saidina Umar menasihatkan anaknya, yang mana anak muda ni tadi mendengar nasihat itu, mengangguk, menerima nasihat itu. Kemudian apabila selesai Saidina Umar memberi nasihat, maka pemuda itu pula bertanya, boleh tak saya nak tanya tanggungjawab seorang ayah? Maka Saidina Umar kata, tanggungjawab ayah ialah memberikan nama yang baik kepada anaknya, mencarikan ibu yang baik kepada anaknya, dan mengajarkan anaknya Al-Quran. Maka pemuda itu kata, tiga-tiga yang disebutkan tadi, ayah saya tidak melakukannya. Mak saya pun bukan ibu yang baik, kemudian nama saya pun tak baik, dan ayah saya tidak mengajarkan saya Al-Quran. Jadi bila berlakunya musibah ini, PKP COVID-19 ni, maka inilah peluang ataupun kita akan banyak masa untuk mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, solat berjemaah, ya. Dan apa saja kita lakukan secara berjemaah, ya. Bukan kata solat saja berjemaah, baca Al-Quran berjemaah, makan pun berjemaah, kan. Makan pun berjemaah juga. Selama hari ni suami makan seorang, isteri makan seorang, masing-masing selisih aja. Ya, ada yang sebut istilahnya touch and go. Suami isteri ni touch and go, kan. Sentuh ataupun jumpa sekejap dah, kan, pasal dia berlainan shift. Ataupun istilah yang dipanggil workaholic, bekerja terlalu hard, terlalu kuat bekerja sehingga kurangnya masa bersama dengan keluarga, kan. Begitu juga dengan anak-anak, kan, waktu persekolahan daripada pagi ke petang, kemudian malam lagi dengan tuitionnya, kan. Jadi istilahnya dipanggil touch and go. Ada pula yang kata lagi lebih advance lagi, suami isteri tapi smart tag je. Smart tag je, sentuh pun tak, lalu kan, punya sibuknya, kan. Suami ni bekerja, lepas tu lalu je depan rumah, pergi pula tempat lain, ya, sambung pula outstation ke tempat lain, kan. Rumah di Kedah, daripada KL lalu Kedah, pergi urusan kerja di Perlis pula, tak singgah rumah pun, smart tag istilah-istilah yang digunakan lah, ya. Jadi bila berlakunya PKP ni, banyak masa bersama dengan keluarga. Cuma ada juga kita dengar, ya, ada juga kedengaran, ya, sebab baru ni saya ada live di JPW, Jabatan Pembangunan Wanita, ya. Katanya banyak juga berlaku keganasan rumah tangga apabila berlakunya PKP. Banyak berlaku keganasan rumah tangga. Saya pun tanyalah apa yang dimaksudkan keganasan rumah tangga tu. Ya, selama hari ni pun ada juga berlaku keganasan rumah tangga, tapi meningkat ketika PKP. Kita kata apa halnya, kan.
Jadi dia kata rupanya apabila berada di rumah kan, mungkin tekanan ataupun istilah stres, stres, tekanan kerana tidak bekerja, kemudian tidak mempunyai pendapatan, ya, kemudian mungkinlah sama pasangan itu saling, orang kata saling bertengkar, bergaduh, kerana masing-masing menuntut hak nafkah, kemudian dari segi perbelanjaan keluarga yang tidak mencukupi, kan, kemudian dengan ditambah pula lagi dengan membebel, beletih, kemudian dengan ungkit-mengungkit apa semua, leh itu yang jadi naik tangan, naik kaki, ya. Dia bermula daripada mulut puncanya, ya, sebab itulah kita selalu dipesankan jaga mulut kita, jaga lidah kita, kerana mulut badan binasa, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Ya, walau apa pun yang berlaku dalam rumah tangga kita ni, kalau kita boleh dapat kawal, ya, ataupun kita banyakkan bersabar sebelum nak mengambil sesuatu tindakan. Bila sebut tindakan ni bukan kata tindakan dari segi pukul tu. Ya, yang pertama sekali kena jaga, ya, ulama kata apa-apa hal pun sebelum nak buat apa-apa tindakan, jaga kita punya mulut ataupun lidah kita ni. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang kesat, ya, yang tidak elok daripada mulut kita kepada pasangan kita, kepada anak kita. Ya. Itu menunjukkan kita kalah lah, kita tewas. Kita tak mampu mengawal kita punya kemarahan. Ya, Nabi sebut laisa syadidu bisur'ah innamas syadid allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidaklah dikatakan seorang itu gagah, kuat, perkasa. Laisa syadidu bisur'ah, dengan mengalahkan orang yang ramai. Innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang perkasa itu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang boleh mengawal dirinya ketika marah. Maknanya bila kita dalam keadaan stres, dalam keadaan marah, yang pertama sekali kawal lidah kita, mulut kita. Jangan bercakap sesuatu yang tidak baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kepada ahli keluarga kita. Itu nombor satu. Kemudian dia lanjutan daripada mulut, itu yang boleh membawa kepada anggota pula. Tangan kita hendak memukul, kaki kita hendak menyepak, menendang, ya, yang berlaku keganasan dalam rumah tangga, itu yang disebut dalam musim PKP ni. Kita pun yalah terkejut jugalah benda tu, ya, boleh berlaku. Sekiranya tak ada iman, ya, tak ada kawalan iman, tak ada iman yang mengawal diri kita, maka menyebabkan kita telah melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okey, kita lanjutkan lagi. Apakah lagi hikmahnya? Ya. Oh, yang ini bagi ini disebut juga bagi penceramah-penceramah, kan, bagi ustaz-ustaz ataupun pengkuliah-pengkuliah. Ya. Selain daripada kita kata semua orang lah terjejas disebabkan musibah ini, ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, pengkuliah juga pun terjejas. Maksud saya ada beberapa maksud lah terjejas ni. Yang pertama, terjejas dari segi nak menyampaikan dakwah itu. Biasanya kita banyak berdakwah di masjid, di surau. Kemudian ada yang advance lagi sekarang ni, dia panggil street dakwah, dakwah jalanan. Mungkin ada yang rajin, kita panggil turun ke padang, turun ke jalan. Jadi bila berlakunya COVID-19 ni dan juga PKP, maka usaha dakwah itu tergendala. Okey, kemudian maksud saya terjejas yang kedua ni ialah mungkin ada di kalangan penceramah-penceramah ini yang selama hari ni full time, sepenuh masa menyampaikan kuliah, ceramah, kuliah subuh, kuliah duha,
tazkirah, ceramah di jabatan-jabatan, di sekolah, kemudian waktu malamnya banyak di masjid, di surau. Jadi bila dah tak boleh nak menyampaikan kuliah ataupun ceramah ataupun tazkirah ni, bukanlah kita harap itu untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan, tetapi masyarakat memberikan sagu hati kepada ustaz ataupun penceramah yang sepenuh masa menyampaikan dakwah secara begitu. Jadi bila tak ada ni, bila tak boleh ni, terjejaslah dari sudut pendapatan. Namun begitu, dikatakan antara hikmahnya ialah ramai penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah pun sudah mula belajar-belajar berdakwah secara online. Saya sendiri pun sebelum ni tidak begitu aktif sangat dengan media sosial ni, dengan Facebook, dengan Instagram, kurang. Hanya kita kata poster-poster ceramah aja. Program-program ceramah kita post dia punya poster makluman ataupun sebaran mengenai ceramah, ataupun gambar-gambar kita postkan selepas program tu. Kita nak maklumkan kepada kawan-kawan di FB kita kan, ini gambar program tadi. Hanya sekadar itu saja. Jarang kita mengambil pendekatan untuk berdakwah di online, seperti mana kita buat pada malam inilah secara secara online macam ni. Tapi saya tengok macam audio kuliah ni memang banyak mengambil rakaman-rakaman, kuliah-kuliah secara online dah biasa buat dah lama buat dah, di YouTube, di live streaming, dan macam-macam lagi lah. Cuma nak ceritanya tak semua penceramah ataupun tak semua pengkuliah-pengkuliah yang buat rakaman online setiap siri kuliah ataupun ceramah mereka. Tapi bila berlakunya PKP ni, di kalangan kami ni dah mula belajar kuliah secara online kan. Dulu tak tahu nak tekan ni, tapi sekarang ni dah pandailah sikit-sikit. Dan rupa-rupanya apa yang dapat kita belajar kuliah secara online ni, yang pertama, kita tak nampak orang ramai kat depan kita ni. Selalu kalau di masjid, di surau, kita nampak audience ataupun orang yang mendengar kuliah kita ni. Jadi dari segi kita kata penyampaian kita tu, kita nampak memek muka, kita nampak pergerakan audience kita tu, dia punya feel dia lain berbanding kuliah secara online ni tak nampak orang kan. Hanya nampak muka sendiri, nampak diri sendiri saja, tak ada orang, tapi kena buat-buat seperti nampak macam ramai orang, dan kita kena anggap juga orang ramai sedang melihat kita pada ketika ini. Ini satu cabaran juga. Dan rupanya ada kursus-kursus yang disediakan. Macam mana nak buat live kan, dari segi tools, dari segi peralatannya, dari segi dari segi handphonenya sendiri pun kena cari handphone yang okey-okey sikit lah kan, bukan handphone yang cap ayam lah. Handphone pun kena yang okey-okey sikit. Kemudian kalau dapat lagi, tambah lagi dia punya peralatan-peralatan yang membantu lagi untuk menampakkan live itu lebih cantik, dari segi kedudukannya apa semua kan. Itu pun satu ilmu juga yang perlu kita belajar. Dan yang keduanya, kata yang disebut dalam ni, selain daripada dapat belajar online, rupanya di media sosial ni pula ramai pendengar-pendengar di kalangan orang muda-muda. Kalau macam di masjid, kita pun selalu dengar ini penceramah-penceramah ini bergurau lah, kita kata berseluruh kan. Yang datang ni semuanya bakal-bakal jenazah belaka. yang datang, tambah pula kalau ustaz tu pula cerita tentang kematian, cerita tentang bab pengurusan jenazah. Yang datang dengan kuliah pun bakal-bakal jenazah juga kan. Jadi itu antara beza dia. Audiens yang berada di masjid ni kebanyakannya yang memang dah biasa datang masjid, peminat-peminat kuliah, dan kebanyakannya di kalangan
yang sudah berusia, yang sudah berumur, tetapi audien yang berada di media sosial ni ramai di kalangan orang muda-muda. Ya, sebab hari ni katanya kalau siapa tak ada handphone tu diistilahkan sebagai macam kolot lah macam seolah-olah macam orang asli lah kan, seolah-olahnya macam tu kan. Bukan nak kata yang tak ada handphone tu orang asli pula. Nak ceritanya semua orang ada pakai handphone hari ni, semua handphone berada di tangan. Malah kadang-kadang yang punyalah teruknya kita ni tuan-tuan ni, kita ni termasuklah saya sendiri, bangun-bangun pagi sahaja nombor satu yang kita buka bukannya Al-Quran. Selepas kita buka mata, kita buka handphone dulu. Handphone tu kita buka dulu. Jadi kalau kita punya kecenderungan ni, kecenderungan kita ialah suka melihat info-info ataupun maklumat-maklumat yang baik yang berkaitan dengan kuliah, ataupun apa sajalah dekat grup WhatsApp ke, dekat kita punya Facebook ke apa, kita suka tengok benda-benda yang baik, maka benda yang baiklah yang kita tengok. Tapi ada yang suka tengok benda-benda yang tak baik, buka-buka telefon je dia terus tengok benda yang tak elok. Jadi benda ni kalau kita tengok pandangan ulama, memang asal usulnya telefon ni katalah diciptakan oleh orang Yahudi, tujuannya untuk merosakkan orang Islam. Tapi kita sebagai orang Islam, nak tak nak benda tu dah ada, dah kita gunakan atas kita lah, atas pilihan kita lah, atas kita punya kita kata atas kita punya niat, atas kita punya pilihan untuk buat handphone ni jadi baik ataupun tak baik, nak tengok benda yang baik ataupun tak baik atas pilihan kita sendiri. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau ikut jam ni dah dekat 1 jam lah. Katanya kuliah kita ni lebih kurang 1 jam kan. Kuliah pun nak lama-lama sangat pun tak boleh juga. Jadi ada lagi beberapa lagi senarai-senarai yang disebut sebagai hikmah di sebalik berlakunya COVID-19 dan juga PKP ni, yang mungkin boleh kita bincangkan pada siri-siri kuliah yang lain pula, ataupun tuan-tuan pun dah biasa dengar daripada mana-mana penceramah-penceramah ataupun pengkuliah-pengkuliah yang lain tentang hikmah di sebalik berlakunya musibah kepada kita. Jadi apa yang penting sekali ialah kita sebagai orang beriman kena redha. Redha ni kalau terjemahan kita ni kata terima. Kita terima dahulu. Kan? Malah dalam suatu hadis Nabi kata as-sabru fi sadmatil ula. Kalau nak kata orang tu betul-betul sabar, macam mana dia punya penilaian dia? Fi sadmatil ula, pada pukulan pertama. Maknanya bila kena-kena saja musibah tu, sabar. Itu baru betul-betul pure punya sabar. Kalau dah lepas kena, kita pun dah meracau, dah meroyan orang kata kan. Dah cakap pun dah lepas, dah maki, kemudian dah menyalahkan Tuhan. Kenapalah Tuhan timpakan musibah ni pada aku, kenapa tak pada orang lain, kan? Apatah lagi berlaku sebagaimana yang disebut zaman jahiliah dulu, masyarakat Arab ni terutama sekali kalau orang perempuan dikatakan sampai berguling-guling di atas pasir, mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, sambil memukul-mukul badannya, kan, sambil menyebut perkataan-perkataan yang menyalahkan Tuhan. Yang itu yang tidak dikatakan sebagai sabar ataupun tidak redha dengan musibah. Maka orang yang betul-betul sabar ni ialah pada pukulan yang pertama. Malah disebut dalam Al-Quran, sebenarnya kesabaran yang kita lalui dalam menempuh musibah itu, fasabrun jamil. Sabar tu sebenarnya sangat-sangat indah. Jika kita menghadapi musibah itu dengan redha, dengan sabar, kemudian selesai sahaja, berakhir sahaja musibah itu, jamil, indah, seronok, nikmat. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu, kita akan dapat
pengajaran yang sangat berharga, yang sangat bernilai daripada musibah yang kena ke atas diri kita. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu saja untuk kuliah live di audio kuliah. Audio kuliah. Jadi sekali lagi saya maklumkan penganjuran kuliah pada malam ini ialah Akademi Al-Quran Miftahul Jannah berkolaborasi ataupun bersama dengan audio kuliah. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah sama-sama kita bantu Akademi Al-Quran Miftahul Jannah ni sekiranya mereka ada memerlukan sumbangan ataupun bantuan daripada kita. Jadi kita tak dapat bagi banyak, bagi sedikit pun jadilah. Nabi sebut ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun bersedekah hanya sebelah tamar sahaja. Maknanya tak dapat bagi banyak, bagi sikit pun jadilah. Jangan tak bagi langsung RM1 ke RM2 ke. Dan bila kita bagi sebenarnya kita menambahkan lagi ataupun menarik lagi rezeki kepada kita. Sebab Allah bagi jaminan, Nabi dah sebut dah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Rupanya bila kita bagi tu, harta tak berkurang, harta akan bertambah. Yang paling cokia pun, paling kurang pun 10. Ini berdasarkan hadis Nabi juga disebut bila bagi satu, Allah akan ganti 10. Itu paling sikit. Maknanya kalau RM1, Allah ganti RM10. Malah Allah ganti lebih lagi sehingga ada yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu 700 kali ganda. Malah lebih daripada 700 kali ganda pun boleh Allah bagi. Tidak ada yang mustahil melainkan Allah nak tengok sahaja sejauh mana tahap kita punya nafsu kita, sayang sangatkah kita kepada harta kita, kepada duit kita, ataupun kita kedekut. Dalam bab sedekah ni jangan terlalu pemurah sangat sampai semua bagi, dan jangan terlalu kedekut sangat langsung tak bagi. Sekurang-kurangnya bagilah mengikut kadar kemampuan kita, dan yang penting sekali ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Cuma iklan sikit daripada saya. Dalam musim PKP ni, bila saya pun tak ada ceramah ataupun kuliah di mana-mana, saya pun ada buat jugalah jualan-jualan secara online ni. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat FB saya, Muhammad Zainuddin PUYUB, ataupun saya punya page The Real PUYUB. Dekat situ adalah saya post produk-produk yang saya jual melalui butik saya, butik Ustaz Yub. Dekat situ saya adalah masukkan senarai produk-produknya kan. Ada macam-macam lah. Nak sebut panjang pula dekat sini, ada minyak wangi, ada sos pun ada, kicap pun ada. Macam-macam produk, ada madu ada. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat FB saya, Muhammad Zainuddin PUYUB, ataupun page saya The Real PUYUB, ataupun Instagram Ustaz_Yub, Ustaz Yub. Jadi sekadar itu saja. Saya minta ampun, minta maaf. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Walisa'ilil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin. Wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.